Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, warga Bintulu kini kembali menikmati perkhidmatan bas henti-henti selepas lebih 10 tahun ia tidak beroperasi. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin memberitahu perkhidmatan bas itu telah bermula sejak Januari lepas. Berucap semasa merasmikan program subsidi tambang bas kadar rata RM1 di Terminal Bas 1 Malaysia di Bintulu pada Khamis, beliau berkata mengikut statistik daripada pengusaha bas, seramai 150 orang menggunakan bas dalam sehari. Saya berharap adanya perkhidmatan bas sekarang di Bintulu, jadi ini akan membantulah mereka hanya dalam kawasan bandar ini. Dan juga harap juga pada masa akan datang kalau lebih ramai orang pakai juga mengurangkan kesesakan lalu lintas. Seterusnya di Mukah, penerima geran projek kecil bandar MRP diingatkan agar memanfaatkannya dengan sewajarnya. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayar berkata, geran yang diterima itu seharusnya digunakan untuk manfaat masyarakat setempat dan bukannya disalahguna untuk kegunaan peribadi. Tahun tu, tahun bukai, tahun baru sudah tunak, ada gila-gila punya. Lepas rumah panjai kita ada pusat kita belum ke Kosto Hayo, dari 414 buah rumah panjai. Lepas aku kasih tiga sampai kemaru yang saya. Kita berapa? Jadi foto yang panjang panas tu dikira bagai kedua pintu, tiga pintu, dikira rumah kita tadi. Jadi yang main rumah panjang kita. Tanti kiamat amat rumah panjang kita itu bisa 368. 368 dia ke bisi itu rumah besar. Ya, kenapa pintu kita rumah panjang kita bisi di kosan kita. Jadi oleh Jakub bagi oleh kita tidak bagi setiap tahun tang pelaba aku asai aku tak berbaloi kita yang datang ngambil. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan cek MRP di Rumah Jubang, Pengkalan Lobang, Mukah pada Khamis. Justru beliau mengingatkan tuai rumah atau ahli jawatankuasa agar segera menghantar cek berkenaan ke bank setelah menerimanya untuk mengelak tidak melebihi tempoh luput. Lepas kadang-kadang bisnis sudah rumah panjang madai. Nanti mungkin agak kuat, agak sudah manca, agak sudah berselasa, berulung ini. Rumah kami kadang-kadang kalau ada beri lebih. Udahnya kadang-kadang minta pun, tak aku harap untuk badai berlaku. Duit MRP disalahgunakan. Namun disalahgunakan aku, demi kena dariku. Jalai ba account tiap-tiap account dia ke rumah panjang dia nak tegas bagi malah kita. Jalai orang ke sign nama ke buka accountnya nak tahu diri sebilik. Tegas sama kepada kita. Nak tahu diri sebilik. Nak tahu. Dalam pada itu, beliau juga turut mengumumkan peruntukan MRP sebanyak RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Rami dan RM30,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Jubang Pengkalan Lobang Mukah. Manakala pada sebelah petang, beliau turut menyerahkan cek yang sama di Rumah Jarau Sungai Bawang Selangau berjumlah RM257,600. Laporan selanjutnya, Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak Union sedia duduk semeja dengan agensi kerajaan pusat atau negeri untuk mencari jalan penyelesaian terhadap projek sakit. Ia ditegaskan Timbalan Menterinya Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya sambil berkata projek sakit atau mengalami kelewatan perlu diberikan perhatian demi kesejahteraan rakyat setempat. Malah ujarnya, Union juga akan mencari inisiatif untuk membantu projek yang bermasalah serta berbincang dengan wakil rakyat untuk mengatasi masalah rakyat di kawasan. Bercakap semasa Majlis Penangguhan Rasmi Jelajah Integriti Siri 4 2022 di Kampung Beladin Pusa pada Jumaat, beliau menambah Union juga sedia mendengar keluhan daripada rakyat setempat bagi memastikan setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik.
Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Razaili Gapur menzahirkan terima kasih kepada Datuk Dr. Juanda atas kesudian melawat dan melihat sendiri keadaan beberapa projek sakit di kawasan ini dan berharap pihak union dapat membantu dalam mempercepatkan projek-projek berkenaan. Katanya terdapat beberapa projek mega di kawasan itu yang sedang giat dijalankan dan akan memberi manfaat kepada penduduk setempat apabila ia siap kelak. Manakala di Limbang, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM600 juta dalam bidang pendidikan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Bagaimanapun, peruntukan tersebut masih tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan pendidikan khususnya infrastruktur di daerah Limbang dan Lawas, demikian menurut Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Katanya masih banyak sekolah daif yang memerlukan peruntukan baik pulih dan penaik tarafan meskipun ada yang telah dibaik pulih secara berperingkat-peringkat. Berucap dalam Majlis Ramah Tamak Aidilfitri Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Batu 4 di Dewan Kampung Sayung pada Rabu, beliau berkata ketika ini Kerajaan Sarawak juga sedang menaik taraf bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbang yang lama untuk dijadikan pusat tingkatan 6 di bahagian Limbang. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu lagi, sekolah sangat dekat di hatinya kerana ia merupakan asas untuk membentuk modal insan dan generasi masa depan. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM28,000 kepada PIBG SK Batu 4 bagi pembelian 8 unit televisyen pintar. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEID sedang membangunkan 4 buah sekolah baru di Sarawak. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Kameri Afandi berkata, Kerajaan Sarawak juga turut melaksanakan kerja membaik pulih dan bina baru sekolah. Jelasnya ini juga termasuk menyumbangkan peralatan mengajar kepada guru dan sekolah termasuk pembangunan IT. Sekarang ini Kerajaan Negeri telah memberi peruntukan untuk membina 4 buah sekolah baru. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan juga sedar dan tahu bahawa kita telah pun mengadakan program baik pulih di bawah projek 1 bilion untuk sekolah-sekolah kita. Dan kita juga berusaha untuk menyelesaikan masalah tapak sekolah supaya pihak KPM dapat memberi bantuan pembangunan yang lebih besar kepada sekolah-sekolah kita. Dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita mendapatkan pendidikan di negeri Sarawak. Hopefully one day we will have the autonomy of education supaya kita dapat dengan lebih mudah lagi merencanakan program pendidikan di negeri Sarawak. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam Welcoming Pegawai Pendidikan Daerah Bau dan Ramah Tamak Aidilfitri 2022 di Hotel Raya Kuching pada Jumaat. Dalam ucapannya, beliau turut merakamkan tahniah di atas pelantikan Pegawai Pendidikan Daerah Bau yang baru iaitu Edward Ngelai sambil berharap pelantikan tersebut dapat membentuk lebih ramai guru cemerlang di daerah Bau. Serentak dengan majlis itu juga, pihak PPD Bau turut mengagihkan sumbangan kepada golongan asnaf di daerah Bau. Sumbangan berbentuk wang tunai itu dihulurkan kepada seramai 135 asnaf di Bau yang disumbangkan oleh Bank Simpanan Nasional, Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam dan Baitumal melalui wakil penerima Jeffrey Layang. Beralih ke perkembangan berikut, musibah menimpa mangsa kebakaran di Kampung Tutus Hilir Mukah terus mendapat simpati dari orang ramai termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaqub Arbi. Prihatin dengan nasib mereka, Abdul Yaqub telah menyalurkan bantuan awal kepada mangsa yang diagihkan oleh wakil beliau, Cik Ghazali Arbi pada Jumaat. Selain itu, bantuan turut disalurkan kepada skuad sayang N58 Balingian yang diwakili Kaunselor Ami Kailiu. Kebakaran berlaku kira-kira jam 5.05 petang pada 12 Mei itu telah meranapkan 2 buah rumah milik Abu Bakar dan Rozlan Saleh. Pihak bomba dengan dibantu penduduk berhampiran berjaya memadamkan api sepenuhnya pada jam 6.40 petang. Semua mangsa berjaya diselamatkan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.